Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 16 Disember bersama saya Al-Muhsin Muhammad Noor dan jurubahasa isyarat Amin Zuhaili Mansur. Tajuk utama malam ini. Samir Abu Dakka, petugas media Palestin ke-59 dibunuh Zionis Israel. Juga tersalah tembak tahanan hingga mati, tentera Zionis mengaku salah. Dunia sekali lagi gempar lewat semalam waktu Palestin apabila seorang lagi petugas media Al Jazeera maut angkara kekejaman yang dilakukan Zionis Israel di Gaza. Samir Abu Dakka yang jurukamera agensi berita antarabangsa itu yang pada awalnya cedera akibat terkena serpihan peluru Zionis akhirnya meninggal dunia selepas 5 jam bertarung nyawa ketika cuba mencari perlindungan berhampiran sebuah sekolah. Memetik laporan tempatan, serangan Zionis itu turut meragut nyawa 3 petugas pertahanan awam yang cuba membantu Samir yang cedera dan terperangkap di sekolah itu. Bagaimanapun, ambulans tidak dibenarkan masuk kerana tempat itu dikepung tentera Zionis selama beberapa jam. Sementara itu, wartawan Al Jazeera Wael Ad-Dahduh turut cedera dalam serangan tentera Israel berhampiran sekolah yang sama. Wael cedera di tangan, lengan, bahu dan perut, dibawa ke Hospital Al-Nasr di Khan Yunis. Mengimbau saat diserang, Wael berkata kru Al Jazeera baru selesai melaporkan perkembangan semasa di Khan Yunis sebelum diserang dengan roket. نعمل تقرير وصورنا وخلصنا ومعنا الدفاع المدني وشيء ونحن مروحين على طول نصور ماشي ما دام في نفس ما في مشكلة بس ربنا يعيننا وخلاص. Wael mengeluarkan kenyataan ini sebelum mengetahui juru kameranya Samir telah syahid. Kongsi Wael lagi, ambulans yang dinaikinya tidak berupaya untuk patah balik menyelamatkan rakannya Samir itu kerana bimbang dijadikan sasaran serangan oleh Zionis. Samir ketika itu menjerit meminta tolong. Dan hari ini jenazah Samir diusung rakyat Gaza yang meratapi pemergiannya sebelum dikebumikan. Pengebumiannya berlangsung di Khan Yunis siang tadi waktu tempatan. Topi keselamatan dan vest yang tertera perkataan press turut diletakkan di atas jenazah Samir, simbolik kepada peranannya yang syahid ketika membuat laporan pemberitaan kepada dunia tentang situasi genosid yang memuncak di Gaza. Turut dilihat meratapi pemergian seorang sahabat Wael yang juga ketua Biro Al Jazeera di Gaza serta rakan-rakan petugas media yang lain. Ibu kepada Samir juga dilihat meratapi dan mencium wajah anaknya yang syahid buat kali terakhir. Solat jenazah turut diadakan dengan disertai ratusan penduduk setempat sebelum jenazah diusung semula ke lokasi pengebumian. Masih tentang pembunuhan ke atas Samir Abu Dakka, ibu kepada Samir, Mahir, biarpun reda dengan pemergian itu, sempat berkongsi pengalaman saat-saat akhir pertemuan dengan anaknya sebelum Samir keluar bertugas. ودعنا البارح والله جاني يوم الخميس الصبح بدري وعملت الفطور بقول له تعفر قال لا يا ما ادريش افطر بدور الله الحين الصحابه بيفطروا معه ظل عليها يوم ما اكلش والله وعليها يوم والله ما اكل ولا شيء ما ظل عليها يوم ما مات والله هو جعان والله مات هو جعان حبيبي يا نارك يا ما قبل. Mahir dalam nada sedih turut mendoakan agar Allah mengampunkan anaknya.
Kematian terbaru lewat semalam waktu Palestin menyaksikan angka korban dalam kalangan petugas media yang membuat liputan genosid di Gaza sejak 7 Oktober lalu meningkat kepada 66 orang. Al Jazeera mengeluarkan senarai terkini petugas-petugas media yang syahid dengan memasukkan nama Samir Abu Daqqa mangsa terbaharu yang maut. Daripada 66 petugas media yang terkorban ini, 59 daripadanya adalah rakyat Palestin. Bagi 7 lagi yang terbunuh adalah masing-masing 3 dari Lubnan dan 4 lagi dari Negara Haram Israel. Tentera Zionis mengaku tersalah tembak 3 individu yang sebenarnya tahanan warga Negara Haram Israel di Gaza. Dalam satu taklimat harian kepada media, jurucakap tentera penceroboh itu Daniel Hagari berkata kesemua yang maut pada awalnya disangka individu yang boleh mengancam keselamatan pasukan tentera berkenaan. Menurut jurucakap berkenaan, pasukannya mengambil tanggungjawab di atas kematian disebabkan oleh insiden tersalah tembak itu. Pihaknya kini sedang meneliti dan menyiasat kejadian tersebut dan mengambil pengajaran terhadap apa yang berlaku. במהלך הקרבות בסג'איה, כוח צה"ל זיהה בשוגג 3 ישראלים חטופים כאיום. כתוצאה מכך, הכוח ירה לעברם והם נהרגו. לאחר הירי, במהלך סריקה ובדיקה, עלה חשד מיידי לגבי זהות ההרוגים, וגופותיהם הועברו במהירות לבדיקה בארץ, ושם זוהו החטופים. Agensi berita AFP melaporkan sejumlah 250 tahanan berada di bawah kawalan Hamas sejak 7 Oktober lalu. Seketika nanti, calon SPM terbunuh dipercayai akibat dilanggar. Polis direman. Alhamdulillah bertemu lagi. Bersempena 2 minggu cuti persekolahan, keadaan trafik menghala ke negeri-negeri pantai timur setakat tinjauan petang tadi lancar. Situasi itu disaksikan sendiri oleh kru berita Al-Hijrah yang berkesempatan meninjau aliran trafik di Tol Gombak. Dan untuk mendapatkan perincian lanjut situasi trafik di lokasi ketika ini, kita bersama wartawan Khadijah Faisal. Silakan Izzah. Baik, terima kasih rakan tugas di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa yang saya boleh kongsikan mengenai aliran trafik bersempena dengan cuti persekolahan selama 2 minggu ini. Saya berada di Tol Gombak, di mana laluan ini akan menghala daripada KL, Karak dan juga Lembaga Pantai Timur LPT1, di mana laluan ini akan menghala ke negeri-negeri pantai timur seperti Terengganu, Kelantan dan juga Pahang. Tapi buat masa ini yang saya boleh kongsikan, keadaan trafik begitu lancar. Sejak pukul 6 petang saya berada di sini. Keadaan trafik lengang dan juga terkawal, tidak ada berlaku sebarang kesesakan lalu lintas di sini. Dan apa maklumat yang saya peroleh daripada LRM di Twitter ataupun di platform X pada pukul 7 petang tadi, keadaan dimaklumkan begitu terkawal sehinggalah ke saat ini. Dan untuk di belakang saya ini, seperti mana yang dapat anda lihat, lorong-lorong tol masih dibuka ke semua lorong bagi memudahkan pengguna jalan raya dan melancarkan perjalanan pengguna jalan raya. Dan apa yang saya boleh kongsikan, situasi yang dilihat lancar dan juga dalam keadaan baik ini adalah susulan daripada adik keluarga yang memilih untuk mengambil peluang pulang ke kampung lebih awal pada semalam untuk mendapatkan tempoh cuti yang lama daripada hari Jumaat sampailah hari Ahad. Kerana ada ibu bapa ataupun ahli keluarga di ibu kota ini akan bekerja pada hari Minggu. Dan jangkaan juga adalah disebabkan oleh ada ahli keluarga ataupun ibu bapa mengambil kesempatan untuk pulang ke kampung pada minggu kedua cuti persekolahan. Lebih-lebih lagi ada pertambahan cuti umum pada 25 Disember bersempena dengan sambutan Hari Natal ataupun Christmas. Jadi peluang itu diambil oleh ahli keluarga ataupun ibu bapa kerana tempoh cuti yang lebih lama dapat dinikmati untuk bercuti ataupun pulang ke kampung. Dan untuk cuaca pula, sejak pukul 6 petang tadi, walaupun langit dilihat mendung tapi tidak hujan sehinggalah pada saat ini, buat masa ini. Dan kemalangan pula dimaklumkan tidak ada sebarang kemalangan membabitkan kemalangan cedera ringan maupun kemalangan membawa maut yang berlaku sepanjang jalan di Tol Gombak ini, daripada arah KL ke Karak dan juga sehinggalah KL PT1. Dan sedikit
nasihat ataupun peringatan daripada Anir Berhad untuk semua pengguna jalan raya. Anda perlulah memastikan setiap perjalanan anda dirancang. Sebelum memulakan perjalanan, pastikan kenderaan anda diperiksa dengan baik dan juga tambah nilai touch and go anda untuk memudahkan lagi perjalanan anda, dan pastikan sekiranya anda berasa letih ataupun penat, pastikan anda mendapatkan rehat yang cukup, berhenti di RNR untuk mengelakkan daripada anda berdepan dengan situasi microslip. Dan pada masa sama sekaligus memastikan keselamatan anda dan juga ahli keluarga berada dalam keadaan yang baik dan juga selamat sampai ke destinasi sehinggalah pulang ke ibu kota ini. Dan selamat bercuti kepada semua rakyat Malaysia. Saya Khadijah Faisal. Sampai situ saja yang saya boleh kongsikan dari Plaza Tol Gombak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Khadijah Faisal langsung daripada Tol Gombak. Kita ke laporan seterusnya. Pegawai kanan polis yang terbabit dalam kemalangan hingga mengorbankan pelajar tingkatan 5 berhampiran Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Jati di Meru, Ipoh tengah hari semalam direman 3 hari bagi siasatan lanjut. Perintah reman terhadap pegawai kanan dari Ibu Pejabat Polis Kontingen IPK Kedah itu dikeluarkan Magistrate Farah Nabihah Muhammad bermula hari ini sehingga Isnin. Polis akan menjalankan siasatan dari pelbagai sudut termasuk siasatan jenayah yang menjurus kepada kesalahan mematikan orang di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Polis juga tidak akan melindungi sesiapa termasuk pegawainya sendiri sekiranya mempunyai bukti yang kukuh. Semalam tular seorang pelajar lelaki maut selepas dilanggar dan diseret sebuah kereta di Jalan Taman Jati berhampiran SMK Jati Meru. Kejadian sekitar jam 12.30 hari itu berlaku ketika mangsa Muhammad Zaharif Effendi Muhammad Zamri yang juga calon sijil pelajaran Malaysia SPM dalam perjalanan pulang dari sekolah. Muhammad Zaharif Effendi maut serta-merta di lokasi kejadian. Difahamkan sebelum kejadian berlaku insiden tidak puas hati membabitkan pemandu kereta dengan mangsa yang menjurus insiden pelanggaran yang menyebabkan mangsa terjatuh dan terseret hampir 5 meter. Seorang pelajar tingkatan 2 dipercayai lemas ketika mandi bersama 6 rakannya di tali air berhampiran perkampungan Indra Sempurna, Kuantan, Pahang petang semalam. Menurut bapa pelajar terbabit, Cik Jaafar Cik Endut, 62 tahun, anak bongsu dari 7 beradik itu memang diketahuinya sebagai seorang yang tidak pandai berenang. Tambah Cik Jaafar kali terakhir bertemu anaknya, Muhammad Amirul Haikal, 14 tahun, adalah pada jam 3 petang semalam. Ketika itu, dia meminta izin untuk keluar ke rumah rakan. Katanya Muhammad Amirul Haikal adalah anak yang mendengar nasihat, namun dia tidak menyangka kejadian itu menimpa ke atasnya. Dia memang tak pandai berenang? Memang tak pandai berenang. Tak pandai langsung. Lepas tu saya tahu pada kecil lagi. Jadi dia tak berenang, saya tak bagi dia main kat air. Besar panjat pokok dengan main air, jangan. Cik redha lah dengan kejadian ni? Saya redha lah. Allah bagi pinjam saya 14 tahun. Apa yang Cik harapkan? Janji saya nak jumpa je. Itu. Sementara itu, Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Pahang, Datuk Dr. Wan Muhammad Zaidi Wan Isa berkata operasi mencari dan menyelamat SAR yang bermula jam 8 pagi hari ini diteruskan dengan bantuan seekor anjing pengesan K9 Jabatan JBPM dari Kuala Lumpur, terutama di lokasi mangsa terjatuh sehingga 3 km dari tempat kejadian. Beliau tidak menolak kemungkinan mangsa tersangkut di sepanjang aliran sungai. Keadaan hujan yang lebat, kadang lebat dan kadang ni dia menyebabkan aliran air itu begitu laju. Jadi kemungkinan bagi kanak-kanak yang kurang pandai berenang ataupun tidak pandai langsung berenang, dia mungkin tidak dapat mengawal walaupun keadaan longkang yang kecil ataupun sungai yang kecil. 45 anggota agensi penyelamat terlibat iaitu JBPM, Polis Diraja Malaysia PDRM, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM dan anggota dari Badan Bukan Kerajaan NGO. Sementara itu, rakan kepada Muhammad Amirul Haikal ketika ditemui di lokasi operasi mencari dan menyelamat SAR sempat berkongsi usaha menyelamat selepas rakan baiknya itu jatuh tergelincir ketika menaiki tebing tali air terbabit. Mula-mula kita bagi memang nak mandi. Lepas tu kita orang masuk dalam tu. Lepas tu
mandi seminit tengok air dalam tu, kita orang naik. Naik tak ada seminit dia pergi masuk pula. Masuk lepas tu dia tergelicir. Lepas tu dia terus untuk lemah. Muhammad Emil berkata beliau dan rakannya cuba mengejar Muhammad Amirul melalui tebing tali air sejauh 200 meter sebelum mangsa tenggelam. Selepas ini, gelandangan dan kucing terbiar disantuni Yayasan Ikhlas. Alhamdulillah bertemu lagi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan rakan sejawatnya dari Jepun, Fumio Kishida, hari ini mengeluarkan kenyataan bersama mengenai peningkatan hubungan Malaysia-Jepun kepada kerjasama komprehensif strategik. Kenyataan itu diberikan sebelum kedua pemimpin itu menyaksikan majlis menandatangani dan pertukaran nota program peningkatan kapasiti keselamatan bersama Jepun akan menyediakan peralatan pemantauan dan pengawasan untuk Malaysia. Terdahulu, Datuk Seri Anwar dan Kishida mengadakan pertemuan dua hala ringkas dan bermesyuarat. Menurut Perdana Menteri, Malaysia amat menghargai komitmen Jepun kepada ASEAN termasuk Malaysia sejak 1980-an yang telah menyumbang kepada pertumbuhan rantau ini, khususnya kepada Malaysia. Jepun jelas Perdana Menteri telah memainkan peranan penting dalam pembangunan Malaysia sejak tahun 1980-an menerusi pelaburan sektor swasta. Terdahulu pada majlis menandatangani dan pertukaran nota peningkatan kapasiti keselamatan itu, Malaysia diwakili Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan, manakala Jepun diwakili Menteri Luarnya Yoko Kamikawa. Manakala pada pertukaran memorandum kerjasama angkasa, Ketua Pengarah MAISA Azli Kamil Napiah mewakili Malaysia dan Presiden JAXA Hiroshi Yamakawa bagi pihak Jepun. Pengurusan masjid dan surau di seluruh negara diseru menitik beratkan semula prosedur operasi standard SOP susulan peningkatan kes COVID-19. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar berkata jemaah surau dan masjid juga dinasihat mengamalkan langkah-langkah pencegahan seperti pemakaian pelitup muka khususnya mereka yang bergejala dan berisiko. Jelas Datuk Dr. Muhammad Naim, pihaknya melalui Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM akan bekerjasama dengan Majlis Agama Islam Negeri dan Jabatan Agama Islam Negeri untuk mengambil langkah proaktif dalam ruang lingkup hal ehwal agama bagi menghadapi wabak tersebut. Langkah seumpama ini adalah penting atas prinsip saddu zara'i. Okey, untuk kita berjaga-jaga sebab kita nak pastikanlah supaya para jemaah yang menghadiri perhimpunan di masjid, pergi solat di masjid-masjid dan surau-surau untuk mengambil pendekatan bersedia, contohnya dengan memakai pelitup muka dan lain-lainlah yang perlu diambil kira dan dipertimbangkan. Tambah beliau, langkah-langkah waspada itu selaras dengan saranan Islam agar perkara yang boleh membawa kemudaratan dielakkan. Umat Islam juga disarankan sentiasa berhati-hati setiap masa dan berdoa serta bermunajat agar wabak COVID-19 dapat dihindar. Sementara itu, menjelang Tahun Baru 2024, Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar menyeru umat Islam terutama di wilayah persekutuan yang belum menunaikan zakat tahun ini agar segera melaksanakan tuntutan ibadah itu. Seruan dibuat Menteri itu bukan sahaja untuk golongan individu tetapi juga syarikat korporat. Mawib kita target untuk kutipan zakat bagi tahun 2023 ini untuk mencecah sebanyak 1 bilion. Bukan masalah kita nak bangga dengan jumlah yang banyak tu, tapi asas dia ialah bila jumlah tu banyak, lebih ramai lagi golongan asnaf yang kita boleh bantu. Itu asas dia. Jadi insya-Allah saya percaya Datuk Nizam dan Ustaz Tarmizi, kita rakan-rakan di PPZ semua, kita telah berusaha sedaya upaya untuk mempromosi dan mengajak seluruh masyarakat Islam yang belum lagi menunaikan zakat mereka untuk menunaikan zakat.
Begitu juga dengan syarikat-syarikat korporat. Tambahnya, Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib akan terus memperhebat kutipan zakat tahun hadapan bagi memastikan lebih ramai golongan yang memerlukan dapat dibantu. Beliau dalam pada itu menzahirkan penghargaan kepada pembayar zakat dan mendoakan rezeki mereka diberkati dan diperluaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Datuk Dr. Muhammad Naim ditemui media selepas program ziarah asnaf bersama Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Siri kelima. Beliau hari ini menziarahi 3 keluarga asnaf di Sungai Penchala dan menyampaikan bantuan kepada mereka. Hasil ziarah tersebut, Mawib juga akan berusaha untuk memenuhi keperluan asnaf-asnaf terlibat seperti penukaran kaki palsu dan pembinaan kediaman baru menggantikan rumah yang telah uzur. Bermatlamat membantu golongan kurang berkemampuan, khususnya gelandangan, pada masa sama membantu anak-anak kurang bernasib baik untuk memperoleh hak pendidikan untuk masa depan. Demikian hasrat Badan Bukan Kerajaan Yayasan Ikhlas yang hadir menyantuni golongan berkenaan di Ibu Negara malam semalam. Menurut Koordinator Program Asnaf Jalanan Yayasan Ikhlas, Muhammad Radha Hamzah, program itu turut menarik penyertaan golongan belia termasuk penuntut universiti. Program No One Left Behind Homeless and Stray Cats Charity Program yang diadakan di Chowkit Ibu Negara malam semalam turut menyaksikan penyertaan penuntut Universiti Kuala Lumpur UniKL sebagai sukarelawan. Untuk misi program Asnaf Jalanan ini, kami lebih menumpukan kepada pendidikan kanak-kanak dan ingin mengeluarkan mereka daripada kelompok kemiskinan. Dan anak-anak ini semuanya kurang berpelajaran kerana dia tidak sama seperti kanak-kanak yang lain. Jelas Muhammad Redha, tumpuan utama program kali ini turut melibatkan kucing-kucing terbiar di kawasan Chowkit. Sementara itu, pelbagai aktiviti menarik diadakan bagi menceriakan kanak-kanak gelandangan, antaranya bermain dan menyanyi bersama sukarelawan. Turut diadakan pemeriksaan gula secara percuma selain penerangan terbuka mengenai penjagaan diri. Kita orang fokuskan kepada homeless dekat gelandangan dekat Chowkit. Sebab yang kita orang tengok, Chowkit adalah tempat yang paling ramai gelandangan dekat Malaysia. So kita orang pilih dekat sini dengan bantuan Yayasan Ikhlas. Lepas tu kita orang juga akan bagi makan dekat Stray Cats daripada UniKM Estate. Harapan saya supaya rakyat Malaysia lebih buka mata tentang gelandangan dan kucing terbiar. Sebab biasanya gelandangan dan kucing terbiar ni orang tak tengok sangat dan ada setengah orang geli. Jadi bagi saya harap mereka dapat membantu gelandangan ni, tolong mereka dari segi makanan, kewangan atau pekerjaan. Dan kucing terbiar saya harap rakyat Malaysia dapat bantu mereka beri makanan. Yayasan Ikhlas antara badan yang sering menggerakkan aktiviti melibatkan golongan asnaf di jalanan. Antara kempen yang dilaksanakan, Bantu Pesakit Sihat, Kasih Ramadan, Sekolah Agama Rakyat dan Demi Surauku yang memfokuskan golongan gelandangan terdiri daripada kanak-kanak dan warga emas yang tidak terbela. Orang ramai yang berhasrat menyokong usaha Yayasan Ikhlas dalam gerak kerja menyantuni gelandangan dan asnaf jalanan boleh menyalurkan sumbangan menerusi akaun Maybank Islamik Yayasan Ikhlas bernombor 5628 3463 6228. Lebih 100 kanak-kanak berusia 5 hingga 6 tahun berjaya mengkhatam 30 juzuk Al-Quran pada Majlis Grand Khatam Celebration Anjuran Pusat Pendidikan Awal Kanak-Kanak Kids Flix. Ketua Pegawai Eksekutifnya Azri Jemani berkata pencapaian berkenaan berjaya dilaksanakan dalam tempoh kurang dari setahun melalui kaedah pembelajaran serba canggih dan terkehadapan di Kids Flix. Menurut Azri, kaedah pembelajaran Al-Quran yang digunapakai di Kids Flix terbukti membantu kanak-kanak berkenaan mengkhatam 30 juzuk Al-Quran biarpun mereka bermula dari peringkat asas bacaan kitab suci itu. Kalau secara purata, anak-anak yang hari ini kita raikan, dia bermula daripada Januari tahun ni dan dalam jangka masa 11 ke 12 bulan mereka berjaya menamatkan 30 juzuk Al-Quran daripada zero, daripada asas sehinggalah boleh khatam Al-Quran 30 juzuk.
Jelas Azri lagi pihaknya optimis kaedah pembelajaran yang diguna pakai termasuk penggunaan teknologi yang canggih sangat membantu mempercepatkan proses pembelajaran kanak-kanak berkenaan sekaligus mengupayakan mereka melaksanakan aktiviti pendidikan dengan pantas serta kefahaman yang baik. Dengan keupayaan modul dan juga program sokongan menggunakan digitalization ataupun teknologi ni, kita yakin kita berjaya mempercepatkan proses untuk anak-anak belajar. Okey, bukan semata-mata menggunakan guru sebagai perantara untuk anak-anak belajar, tetapi dengan penggunaan teknologi itu menyebabkan anak lebih cepat dan lebih mudah. Kids Flix menyasarkan setiap pelajarnya dapat menghabiskan 30 juzuk Al-Quran sebelum melangkah ke sekolah rendah melalui teknik pembelajaran yang diperkenalkan. Majlis Grand Khatam Celebration ini dirasmikan setiausaha politik kepada Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Muhammad Razak Idris. Laporan itu mengakhiri berita Al-Hijrah malam ini. Saya Al-Muhsin Muhammad Nur dan jurubahasa isyarat Amin Zuhaili Mansur satukan ummah dengan ilmu bagi memperkasa Malaysia Madani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.